min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Quran yang dikasihi Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini, malam yang terakhir, dan kita akan habiskan kita punya silibus pengajian kita. Kita akan habiskan, kita akan sambung balik kita punya pengajian kita minggu lepas. Minggu lepas kita bincang berkenaan dengan tadabbur yang last, surah Al-Bayyinah, iaitu satu surah yang pendek tetapi ayat dia panjang. Ayat dia panjang, ini surah dia, surah Al-Bayyinah ini. Berkenaan tentang pembalasan. Kalau kita tengok daripada ringkasan dia, sebelum surah Al-Bayyinah ni kita ada surah iaitu surah Inna Anzalna ataupun surah Al-Qadr. Surah ini menceritakan tentang malam. Ya. Dan surah ini, sebelum ada surah ni kita nak tengok kaitan antara surah-surah. Sebelum surah ni kita ada surah surah Iqra. Surah Iqra ni dia menceritakan tentang bacalah Al-Quran. Dan selepas baca, Allah Ta'ala bercerita tentang Inna Anzalna, iaitu tentang amalan. Iaitu pada malam itu Al-Quran ini diturunkan. Dan selepas dapat kita baca, waktu kita dapat amal, dapat pengetahuan tentang Al-Quran ni, lepas tu kita akan dapat pembalasan. Itu surah Al-Bayyinah, menceritakan tentang penerangan pada orang-orang yang buat baik dan tentang orang-orang yang buat jahat. InsyaAllah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan mulakan kita kelas kita, mukadimah tu, dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung kita punya episod lepas. Episod lepas kita di nombor tak silap ni nombor 2 ni tak silap, nombor 4 ni sini, sini tak silap, berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan perkataan ahli kitab, perkataan ahli kitab di dalam ayat ini. Ahli kitab, mana ahli kitab? Orang-orang allazina utu, yang didatangkan kitab padanya di dalam ayat ini. Sedangkan pada ayat yang sebelum ini Allah datangkan lam yakunil ladzina kafaru al-kafaru wal ahli kitab. Dua-dua, orang kafir dan orang ahli kitab. Jadi bagaimana? Jadi sedangkan yang pertama tu Allah Ta'ala menyebut orang kafir dan ahli kitab, tetapi pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang seterusnya, orang kafir ini mereka berpecah kerana apa? Kerana datangnya kitab. Sebab apa mereka berpecah? Sebab yang pertama, keingkaran mereka kerana tidak mahu menerima kebenaran. Dan yang kedua adalah kerana ada yang masuk Islam. Jadi mereka berpecah pada dua. Ada ahli kitab yang ingkar, ada ahli kitab yang tidak ingkar. Itu masuk Islam lah. Gitu. Baik. Antara contoh orang yang degil, kalau kita tengok dalam sejarah ni, nak cerita sikit lah. Berkenaan dengan yakni Abu Jahal. Abu Jahal ni nama dia asalnya adalah Abu Hakam. Abu Hakam ini, dia ini orang yang bijak, orang yang orang kata hebatlah, terror, dan mempunyai keturunan yang bagus. Abu Hakam ni ataupun Abu Jahal. Selepas pada datangnya Nabi SAW, dan dia orang yang memang, yalah, orang yang memang suka. Orang Arab dulu dia hebat dalam syair. Orang kata dia suka mendengar bacaan Al-Quran. Pada satu malam dia pergi, yalah, Abu Jahal ni
Dia satu malam dia tiap malam dia akan pergi dengar kat di rumah Nabi SAW untuk apa? Untuk mendengar bacaan Al-Quran. Untuk dengar bacaan Al-Quran. Kenapa? Kerana apa? Kerana dia bila dengar tu dia rasa sedap. Dia rasa lazat, dia rasa manis, dia rasa tenang. Dia dengar. Okay, so dia tak cerita orang. Dia pergi diam-diam. Dia ada tiga orang yang dengar bacaan Al-Quran kepada Nabi, tapi masing-masing tidak tahu dia orang ni pergi ke rumah Nabi untuk mendengar bacaan Al-Quran. Dia inilah satu benda yang sangat ajaib. Bagi sangat ajaib dan sangat pelik. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi dia orang tak nak terima. Sana apa? Kena ada degil lah. Degilnya sebab apa Abu Jahal tak masuk Islam juga akhir sekali. Kenapa? Kerana dia kata nenek moyangku dia ada 3 keturunan yang paling besar, iaitu Bani Umayyah, keturunan Abu Sufyan, keturunan Abu Jahal dan keturunan Bani Hashim. 3 bani ni, mereka ini orang yang keturunan yang sangat besar. Maka Abu Jahal kata, kalau aku ikut Muhammad, maka aku telah melukakan orang kata keturunanku ataupun mencela keturunanku. Kerana apa? Kerana 3 keturunan ni adalah keturunan besar. Bagaimana keturunan 3 keturunan besar ni boleh menerima seorang boleh tunduk di bawah Bani Hashim. So sebab tu Nabi SAW menggelarkan dia Abu Jahal kerana dia ni jahil. Disebabkan keturunan je dia tak mahu terima, bukan sebab kebenaran, tidak. Jadi kitalah orang kata satu cerita yang sangat best. Nak cerita, dia sedap cerita dia. Kenapa Abu Jahal tidak mahu masuk Islam atas dasar hanya keturunan. Bukan kerana Nabi tu orang jahat, tidak. Nabi adalah orang yang paling sadiqul masduq. Disebutkan dalam hadis, ada Arba'in Nawawi ada sebutkan Nabi inilah sadiqul masduq. Nabi SAW dia benar dan dibenarkan. Iaitu sadiq itu orang-orang kawan-kawan dia itu membenarkan percakapan Nabi SAW. Contoh seperti Abu Bakar. Abu Bakar membenarkan. Dan masduq digunakan untuk musuh. Musuh juga membenarkan perkataan Nabi. Dia dibenarkan. Maksudnya musuh mengakui yang Nabi ni Al-Amin. Orang yang percaya. Orang yang dipercayai. Begitu. Jadi insyaAllah sambung balik dah. Sini ngelah dah anak. Sini ngelah. Berkenaan dengan surah Al-Kafirun. Ini poin ngelah. Okay, kita sambung poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya, poin berkenaan dengan poin yang kelima. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Okay. Pertanyaan dia, soalan dia adalah ma aslu azimul ladzi tadullu alaihi al-ayah. Apakah yang menunjukkan kehebatan ayat ini? Apa yang special ayat ini? Apa yang special? Okay. Dan ni maksudlah, kita baca maksud dulu sikit. Dan tidaklah disuruh siapa? Dan Allah tidak menyuruh orang-orang ahli kitab itu, Allah tidak menyuruh ahli kitab itu kecuali illa liya'budullah, untuk menyembah Allah, untuk beribadat kepada Allah, mukhlisina lahuddin hunafa, dengan seikhlas hati dan duduk di dalam agama yang hanif, agama yang suci, agama yang bersih daripada syirik. Maka Allah SWT menyebut bahawa tidak minta benda lain. Allah Ta'ala tidak minta benda lain, tapi Allah Ta'ala menyebut mereka ini tidak disuruh melainkan untuk beribadat kepada Allah, melainkan untuk mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Dan dia punya jawapan dia macam mana? Dalam tafsir Qutubi ada menyebut bahawa wa fi hadha dalilun ala wujubin niyyah. Dan ini adalah dalil ataupun panduan ataupun petunjuk ataupun hujah ala wujubin niyyah fil ibadat, atas wajib wujub
Kita kalau kita sebut senayu wajib lah. Tapi dalam bahasa Arab dia ada wujub. Wujub ni wajib lah. Wajib niat di dalam tiap-tiap ibadat. Di dalam semua ibadat. Kita tengok perkataan ni. Jamak. Fil ibadati. Iaitu ini ayat ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa tiap-tiap ibadat adalah wajib. Kita niat dulu. Contoh kita solat. Kita kena niat. Nanti kita nak puasa. Kena niat. Ataupun kita nak buat zakat. Niat. Semuanya niat. Dan inilah yang membezakan di antara ibadat dan adat. Jadi untuk membezakan perkara itu adat ataupun ibadat bergantung pada niat. Sekiranya kita niat, maka itu adalah ibadat. Tapi sekiranya kita tak niat, tak akan dapatlah pahala tu. Mungkin pahala kebaikan tu kita akan dapat. Tapi untuk pahala ibadat, kita tak akan dapat. Gitu. Okay, boleh? Lepas tu, sambung lagi. Fa'innal ikhlas min amalil qalb. Wahuwa an yuradu bihi wajhu. Wahuwa an nasukkan apa? Wahuwa annal yuradu. Wahuwa anna yurada bihi wajhillah ta'ala la ghairuh. Dan ikhlas itu, ni bagaimana dia nak menceritakan tentang ikhlas itu bagaimana. Bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu daripada amal hati ataupun yang duduk di dalam hati. Maka dia tidak nampak. Amal hati. Dan dia memperincikan lagi iaitu ikhlas ini yurada, anna yurada iaitu kita hendak kepada Allah. Tidak selainnya. Iaitu lillahi ta'ala. Yang kita sebut lillahi ta'ala, beginilah maksud dia. Maksudnya hati kita sepenuhnya tujuan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di dalam satu ungkapan ilahi anta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad anta matlubi anta maqsudi ilahi wahai Tuhanku anta maqsudi wa ridhaka matlubi wahai Tuhanku kamu anta maksudi, kamulah tujuan aku, kamulah maksud. Maksud ni apa? Maksud ni dia nak menjelaskan apa yang kita nak. Maksud ni apa yang kita nak, apa yang tujuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan lah, maksud, maksudi, tujuan. Dan redha kamu yang aku cari, yang aku tuntut, yang aku mahu. Begitu. Jadi ini disebut dalam tafsir Al-Qutubi. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahawa tiap-tiap ibadat itu memerlukan niat. Okay. Baik, teruskan. Boleh dah tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum pada tu nak tanya. Dah nampak ke tulisan ni? Boleh nampak tak tulisan ni? Ke tak nampak? Dah nampak je. Nampak dah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rozita. Baik. Sahabat Quran sekalian. Okey, kita terus pada poin yang ke-6. Poin yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Berkenaan ayat yang sama, tetapi Allah SWT memberi konsep yang berlainan. Kita buat soalan yang berlainan. Okay. Okay. Limadha khassa as-salah waz-zakah bi-dhikri ma'a annahuma dakhilatan fil ibadah. Kita baca maksud ayat ni. Dan tidaklah mereka itu orang-orang yang
kafir itu ataupun orang-orang yang ahli kitab itu disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dan mukhlis, iaitu mengikhlaskan diri kepada Allah di dalam agama ini, agama yang hunafa, agama yang suci ini, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan demikianlah itu agama yang qayyimah, agama yang suci, agama yang mustaqim. Di sini ditulis tak? Anak tak tersilap. Tulis tak? Maksud qayyimah. Tak ada. Tak ada. Kutubun qayyimah, akhbarus sadiqah wa awamirun adilah. Kutubun qayyimah, kitab-kitab qayyimah. Apa maksud dia? Ni dia terang makna. Ma'anil kalimat, makna-makna kalimat. Okey. Kutubun qayyimah dengan mana akhbarun sadiqah. Berita-berita yang benar, berita-berita yang sadiq, berita-berita yang kita dengar Abu Bakar As-Siddiq, iaitu yang Abu Bakar As-Siddiq, iaitu orang yang membenarkan ucapan Nabi. Di sini akhbarun sadiqatun, iaitu berita-berita yang benar, berita-berita yang orang kata tidak bercampur antara baik dan buruk. Semuanya baik-baik dan semuanya baik-baik dan semuanya yang benar, semuanya yang lengkap. Wa awamiru adilah, dan suruhan-suruhan yang adil. Suruhan-suruhan yang adil. Macam mana suruhan-suruhan yang adil? Kita tengok berkenaan dengan suruhan Allah untuk meninggalkan zina, meninggalkan arak, menyuruh Allah Subhanahu Taala untuk solat, zakat dan sebagainya lah. Dan itu adalah perkara-perkara yang adil. Adil ini dia tidak sama dengan perkataan sama. Contoh macam ni. Adil dan perkataan sama, dia itu berlainan. Berlainan. Sama tak semestinya adil, tetapi adil pasti akan sama. Begitu. Contoh orang yang tinggi dia tidak memerlukan kerusi untuk dia melihat satu benda yang tinggi ke apa ke. Orang tinggi tak perlukan. Dan orang yang rendah dia memerlukan kerusi untuk dia kelihatan tinggi. So itu adalah perkara yang adil. Maksudnya tak semua dapat kerusi, tetapi perkara yang sama. Contoh dua-dua bagi kerusi, orang tinggi akan lebih tinggi. Ataupun kita cerita tentang konsep zakat. Orang yang bukan dari kalangan ahli zakat, mereka tidak akan dapat zakat. Kerana apa? Kerana orang yang dapat zakat ini adalah suruhan yang adil. Kerana orang yang dapat zakat adalah orang yang tidak mampu. Dan orang yang memberi zakat adalah orang yang mampu. Begitu. Ini adalah suruhan-suruhan yang adil. Jadi qayyimah ini adalah sadiq dan adil. Kita masuk balik sini. Okey. Sikit. Sini. Okey. Kenapa pada ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullah, ada perkataan wa yuqimus salah dan wa yu'tuz zakah. Kalau kita baca mana-mana pun, kalau kita tengok surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sekali, Alif Lam Mim, selepas itu pada zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Bukan dinul qayyimah pula. Bukan masalah dinul qayyimah. Lupa habis lah. Okey. Walladzina yu'minuna bima Allahumma salli ala sayyidina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan dia ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang telah kami beri harta kepada mereka, telah kami kurniakan kurniaan rezeki kepada kami kepada dia, dan dia yunfiqun, dia menginfakkan. Cerita tentang memberi juga, yakni tentang zakat ataupun tentang memberi harta benda. Dan kita tengok bagaimana, kenapa ayat ini mengkhususkan solat dan zakat. Dan banyak lagi ayat lain sebut solat zakat. Kenapa? Limadha khassas salah wa zakah bi dzikri ma'a annahuma dakhilatan fil ibadah. Kenapa
perkara ini termasuk dalam ibadat. Kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan perkara ini? Jadi kita tengok pada jawapannya dalam tafsir As-Sa'di, wa khassa as-salah wa az-zakah bi dhikri ma annahuma dakhilan fi qawlihi liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengkhususkan, sebelum Allah Ta'ala mengkhususkan solat dan zakat ini, Allah Ta'ala menyuruh dia ni beribadat. Yang pertamanya mengesakan Allah Ta'ala dengan keikhlasan hati, dan selepas itu datangnya perintah untuk buat syariat. Kerana kelebihan ifadliyahuma wa syarafahuma, kerana kelebihan dan kemuliaan pada dua ibadat ini, selepas kita benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Okay. Dan kita tengok wa kaunahuma ibadatan allatain min man qama bihima qama bi jami'i syara'i'id. Dan keseluruhan dua ibadat ini, sesiapa yang buat, siapa yang menunaikan qama ini, asal dia qama ini berdiri, yaqumu. Tetapi kalau kita tengok wa yuqimus salah, contoh sini. Qama yaqumu. Tengok ni. Asal perkataan dia qaf ya mim. Yuqimu. Ingat mana apa? Kalau kita terjemah ni, kita tengok dalam terjemahan pun dia akan sebut menunaikan solat dan zakat. Wa yu'tuz zakah. Kalau tengok yu'tu tu, perkataan dia ata. Dia itu datangkan. Kita datangkan. Maksudnya datangnya kita memberi. Wa yu'tu maksudnya didatangkan. Maksudnya memberi zakat atau menunaikan zakat pun boleh. Tunai itu maksudnya kita memberi kepada hak. Maksudnya tak tambah, tak kurang. Betul dimaksudkan ditunaikan tu. Ini yang kita sebenarnya nak, untuk dapatkan makna yang sebenar tu agak sukar lah sebenarnya. Tetapi untuk dapatkan kefahaman yang sikit-sikit, hampir, insya-Allah boleh dapat. Okey, baik. Dan dua ibadat ini, sesiapa yang mendiri, yang maqama bihi maqama bi jami'i syara'i'id. Dan sesiapa yang mendirikan ini, maka dia telah mendirikan keseluruhan syariat agama. Kan kita tengok di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua solat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima adalah haji. Puasa dan haji, orang kata 2 lagi yang kita, kalau kita tengok sini, kalimah syahadah ni dia masuk dalam mukhlishina lahuddin, iaitu beribadat betul-betul kerana Allah. Untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Kata Ibn Abbas, ai liya'budun ini liya'rifun, iaitu mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Dan ketika kita tengok di sini 2 ibadat lagi, iaitu puasa dan haji. Dalam puasa ada apa? Dalam haji ada apa? Kalau kita tengok balik, maka dia tidak lagi daripada syariat Islam. Dan 2 zakat dan zakat dan solat ini, kalau kita tengok zakat wajib bulan puasa. Haji kita pergi dina pun. Tak. Kita pergi dina pun untuk beribadat akan ada dengan tawafnya, dengan kan dia ada orang kata perkara-perkara yang wajib dia buat untuk rukun haji tu, untuk kita tunaikan haji tu. So dia ini melengkapi syariat agama. Jadi 2 ibadat ini, solat dan zakat ini, dia dapat dikatakan melengkapi keseluruhan syariat agama. Begitu. Jadi kenapa Allah mengkhususkan dalam ayat ini? Lepas Allah datangkan mukhlishina lahuddin,
Allah katakan solat dan zakat kerana solat dan zakat ini adalah merupakan satu dua ibadat yang sangat mulia, yang sangat banyak kelebihannya, dan ibadat keduanya ini siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama Allah Ta'ala, mendirikan syariat Allah Ta'ala. Kan kita biasa dengar mafhum hadis, iaitu orang yang tidak solat itu dia telah meruntuhkan agama. Dan solat itu ibarat tiang. Jadi itu baru solat, masuk zakat balik. So perkara itu benda yang mendirikan agama. Jadi sama-samalah kita fikir tentang solat kita, bagaimana solat kita yang dulu-dulu lah, ni bulan puasa dah ni. Bulan puasa ni sama-samalah kita banyakkan ibadat. Kerana ibadat yang sunat pada bulan puasa dikira ibadat sunat yang kita buat dalam bulan puasa seperti ibadat wajib. Dan ibadat wajib dilebihkan lagi. Sama telah lagi lah ibadat wajib ni. Begitu kelebihannya di dalam bulan puasa ni. Okey, kita terus pada poin yang terakhir, poin yang ketujuh. Tapi di dalam muka surat 900 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dia dalam ayat yang sama juga, tetapi persoalannya lain. Kaifa tadullul ayah ala madhhabil ahli sunnah wal jamaah fi anna al-iman tasdiqu bil jinan wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Ini anak saya dah hantar di dalam WhatsApp tu ada persoalan ni. Dan ada beberapa lagi yang kita tidak tambah lah. Kerana buku PDF yang ni dia lain dengan buku yang fizikal ni. Ada buku fizikal tapi dia lain. Dia macam nombor tu dia bertukar sikit. So tak apa, tapi point dia tu tak ada. Okay, baik. Soalan dia, bagaimana kaifa kalau dalam kitab lama bitapa. Kalau kita jauh lama bitapa, bagaimana tadullul ayat ala madhhab ahlussunnah wal jamaah fil iman fi anna al iman. Okay. Macam mana ayat ini menunjukkan tentang keimanan di sisi ataupun dari sudut pandangan ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah mereka mengatakan bahawa iman itu apa? Iman itu tasdiqu bil jinan. Ataupun kita biasa dengar tasdiqu bil qalb. Kita itu berpercaya di dalam hati, wa qawlu bil lisan, dan mengakui dengan lidah, wa amalu bil arkan, ataupun wa amalu bil jawarih, iaitu beramal dengan anggota. Arkan ni anggota badan lah, ataupun jawarih, fizikal kita lah, tangan, kaki, apa semua ni. Iman itu apa? Kalau kita orang tanya, apa itu iman? Iman itu percaya dalam hati, dan kata. Sebab tu orang yang masuk Islam, dia tak cukup dengan percaya dalam hati saja. Tak, dia tak cukup. Orang yang beriman, dia kena mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tak cukup lagi, dia kena beramal dengan anggota badan, iaitu solat lah. Solat, zakat, apa semua. Dan dia kena infakkan. Itu dia dalam skop iman. Dari sudut ahli sunnah wal jamaah, iman itu macam mana? Iman itu sebegini. Jadi ulama telah mengtakrifkan iman itu sebegini. Dia ada 3 perkara tentang iman. Kalau kita tak lengkap ini, maka sukar untuk kita membuktikan keimanan. Sebab itu di dalam perang ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang ada orang kafir yang masa dia nak dibunuh, maka masa dia nak bunuh tu dia mengaku, aku mengaku bahawa aku mengaku bahawa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Islam tu bunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kenapa kamu bunuh dia sedangkan dia telah mengaku dengan lisan?
Tapi orang sahabat ni kata, tak Rasulullah. Dia mengucap ataupun dia bersyahadah kerana dia takut dibunuh, bukan kerana Allah Taala, bukan kerana mukhlisina lahuddin. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa bagaimana kamu mengetahui dia tidak ikhlas sedangkan itu adalah perbuatan hati. Kita kembali kepada yang atas ni sikit tadi. Tak. Ikhlas itu amalan hati. Maka kita tidak boleh mengetahui. Yang kita boleh lihat apa? Yang kita boleh lihat dua sahaja, iaitu qaulu bil lisan, ucapan syahadahnya, dan kita tengok perjuangan dia, amalu bil arkan, beramal dia dengan anggota badan. Solat dia, contoh kita tengok dia solat, okey. Ikhlas tak ikhlas kita tidak boleh baca. Tetapi kita kena belajar. Untuk kita kena belajar. Tasdiqu bil lisan, tasdiqu bil qalb, macam ni. Macam mana Allah Ahlussunnah wal Jamaah susun? Berkenaan sifat 20. Macam mana Allah Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi kita kena declare hari ni berkenaan dengan akidah kita siapa? Akidah kita iaitu akidah Asy'ariyah. Walaupun kita tak faham pun, tak apa. Akidah Asy'ariyah. Mazhab kita mazhab Asy-Syafi'i. Tasawuf kita, yang ni orang tertinggal. Tasawuf kita macam mana? Tasawuf kita biasanya yang biasa tasawuf yang lepas solat tu lah, kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini biasa orang tertinggal. Jadi carilah guru-guru yang berkelayakan, guru-guru yang ada orang kata tasawuf dia, sanad tasawuf dia. Kita ni biasa belajar tauhid saja, fiqh saja, tapi tentang akhlak kita tinggalkan. Sebenarnya benda tu sebahagian daripada agama. Itu adalah agama juga. Jadi jauh dah tu. Kita masuk balik. Okay, bagaimana ayat ini menunjukkan tentang iman? Sedangkan dari sudut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu 3 perkara. Okay, jadi jawapannya di dalam Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, iaitu okey. Apa dia? Mutanahhifina, bacaan dia mutanahnifina, mutanahhnifina ala syirki ila tauhid. Dia ada sebut tak? Tu dah. Sini dia ada sebut tak? Berkenaan dengan mutanahhifina. Sikit. Tak ada sebut. Mufakir dia sebut. Sebut mufakir tak apa. Okey, jadi ayat ni Ibnu Katsir membagikan pada tiga bahagian. 3 bahagian. Yang pertama ayat wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin mutanahhifina 'anil syirki ila tauhid, iaitu orang-orang yang benar daripada syirik kepada tauhid. Ayat ini dia menjelaskan iman. Orang yang beriman itu yang pertama sekali dia tidak syirik kepada Allah. Begitu kesimpulan senang. Kalau kita baca sutir-sutir tak mungkin agar agak macam kita punya maksudnya macam susah sikit nak faham. Tapi kita cuba untuk beri maksud yang senang difahami. Mutanahhifina 'anil syirki ila tauhid, iaitu mutanahhifin ya orang yang bersih. Hanif mutanahhifin ya. Jadi biasa dalam Arab ni kalau ada mim dan dia bagi depan pula. Bagi domah. Biasanya dia tu orang. Kebiasaannya, ada juga yang tidak orang. Contoh
alim ataupun ilmu. Ilmu lah. Ilmu, pengetahuan, ilmu. Kalau alim, orang yang berilmu. Kan? Orang yang berilmu. Kalau muallim, cikgu. Jadi maksud dia cikgu, muallim. Biasa kita sebut kan, muallim, muallimah. Kan? Muallim, muallimah. Orang yang berilmu. Kalau alim, orang yang berilmu juga. Dia gitu. Sebab tu kadang-kadang saya boleh kata, bila mim, tu depan dia huruf bagi depan. Kadang-kadang ada, tu adalah orang. Kadang-kadang bukan orang. Contoh alim. Dia orang yang berilmu, tapi dia tak ada huruf mim pun depan dia. Boleh kata kebanyakan, tapi tidak semua. Gitu. Mutanahifina, orang-orang yang bersih. Anis syirki ila tauhidi. Orang-orang yang bersih, yang mengikhlaskan diri kepada Allah. Yang pertama itu sifat iman. Okay? Dan yang kedua, wa yuqimus salah. Wahya, iaitu asyrafal ibadatil badr. Wa yuqimus salah, dan mendirikan solat. Kita tengok tadi. Di antara iman itu, mereka beramal dengan jawarih ataupun berarkan anggota badan. Badan, okay. Kemuliaan solat adalah ibadat badan ataupun ibadat yang memerlukan kepada anggota badan. Maka dengan solat. Wa yu'tuz zakah wa hiya al-ihsanun ila al-fuqara wal muwahhij. Okay. Mahawija. Mahawija ya. Itu mahawija. Maksud mahawiji. Mahawiji itu. Okey. Bagi dia mahawiji. Okey. Zakat ni macam mana? Zakat ni dia adalah ihsan. Ihsan ataupun kita boleh kata kemanusiaan. Sebab kemanusiaan, kasihan kepada fakir. Fakir. Tapi bila ramai fakir, dia akan jadi fuqara. Dia masuk dalam taksir. Dan orang-orang yang ni mahawij ini maksudnya hajat. Maksudnya orang-orang yang berhajat. Seorang fakir dan orang-orang yang berhajat. Dan tiga ini adalah perkara keimanan. Dia tidak cukup dengan kita beramal. Dia cukup dengan kita dengan mengakui dengan lisan, tapi kita beramal. Iaitu yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, kita beribadat, zakat. Kita bersolat. Dan yang ketiga adalah zakat. Kalau kita tengok sini, zakat dengan solat tak sama? Dia lain. Kalau kita tengok, solat nampak dia macam perkara kita memberi fizikal. Tidak. Jadi adalah ihsan. Ihsan. Jadi dia ni, ayat ini dia melengkapi keseluruhan iman itu. Kalau kita tengok di sini, ada lagi sambungan dia. Allahumma salli ala Muhammad. 10 dah. Millatul qa'imatun adilatun au ummatul mustaqimah mu'tadilah. Okey, last dah, point last ni. Kita tengok. Millatu iaitu agama qa'imatu yang mendirikan, yang ada adilah, iaitu agama yang mendirikan keadilan, agama yang mendirikan bukan kesamarataan. Dia tidak ada sama rata, tetapi dia mendirikan keadilan. Seperti mana saya sebut tadi, adil itu dia tidak semestinya kena sama semua. Tidak adil. Tidak adil kalau kita memberikan semuanya sekali, semuanya dapat duit. Tak. Itu tidak adil. Adil ini kita memberikan bahagian, ada kelompok-kelompok yang dapat, ada kelompok-kelompok yang tidak dapat. Ataupun
ataupun wazalika dinul qayyimah ini, dia menjelaskan apa itu wazalika dinul qayyimah itu. Yang pertama, agama yang mendirikan keadilan, ataupun ummatul mustaqimah mu'tadilah, ataupun umat yang benar jalannya bagaimana untuk berlaku adil. Wazalika dinul qayyimah ini bukan sekadar agama itu, tetapi umat itu yang benar, yang mustaqim, yang lurus tentang keadilan, yang dia faham tentang keadilan itu. Waqad istadalla katsirun min al-a'immah kazuhri wasyafi'i. Imam Az-Zuhri wal Imam Asy-Syafi'i. Dan telah istadalla, yakni telah mendalilkan, telah memberi hujah bahawa katsirun min al-a'immah, katsirun min al-imam, bagi para ulama, ramai para ulama telah memberikan bahawa dalil, memberikan hujah bahawa ayat ini bihadzal ayatul karim, bihadhihi ayatul karimah ala anna al-a'mala dakhilah fil iman. Dan ramai para ulama kata bahawa ayat ini menerangkan tentang iman. Bagaimana iman itu, ulama ambil sini. Istadalla. Maksudnya apa? Maksudnya ulama ambil ayat ini, maka takrifan iman itu daripada ayat ini. Gitu. Faham? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi masa pukul 10 dah. Minta maaf banyak. Jadi itu poin yang lah. Poin yang lah. Berkenaan dengan untuk kelas kita malam ni lah. Jadi bulan puasa ni tak ada kelas, mungkin tak ada kelas sebab kita terawih ya. Jadi insya-Allah itu saja untuk kelas kita malam ni. Dan kita kata lepas pada raya mungkin kita tengok atas kita punya bos lah, kita punya penganjur lah macam mana penyusunan tu. Dan kalau ada tuan-tuan dan puan-puan nak tanya ke, nak buat apa ke, boleh PM Prisma, ataupun nak mengikuti kelas-kelas yang sebelum ini boleh mengikuti YouTube Prisma. Ada YouTube Prisma. Tapi kelas-kelas sebelum ni dia tidak adalah kitab ni. Dia tidak adalah kitab. Sebab ni yang ngelah-ngelah ni yang baru nak buka kitab ni. Sebab apa nak buka? Sebab saya rasa kitab ni sangat banyak manfaat ya, dan banyak-banyak faedah lah untuk kita dapat. Dia ada poin-poin yang kadang-kadang dia ada soalan yang kita boleh tanya sini lah. Dan kita tengok surah yang akhir, iaitu surah Al-Qadr. Ini surah yang sepatutnya anda ingat nak baca sikit surah ni sebab dia cerita tentang Ramadan. Tapi tak sempat. So tak apalah. 10 dah. Sangat sebenarnya sayang sebenarnya. Dan ini kita contoh lah, kita ambil sikit satu poin. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Nak ambil satu je. Satu poin je untuk Inna Anzalna. Kita ambil tadabbur saja. Satu je. Boleh? Sebab ini sekadar orang kata bagi semangat lah bulan Ramadan ni. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Qanu inzalul Quran huna fi lailah duna an-nahar. Ma'syar bil fath wa ikhtisas bil lail. Ikhtisasul lail. Keseluruhan penurunan Al-Quran di sini di dalam malam. Tidak siang. Untuk apa? Untuk merasai bahawa kelebihan dan kekhususan malam itu. Dan inilah isyarat. Aqad asyara al-Quran wa sunnah ila nazairi. Ini isyarat. Kenapa Al-Quran selalu sebut malam? Kebanyakannya memang malam. Min al-Quran qaulihi ta'ala subhanallazi asra bi'amdihi laila. Wa minhu qaulihi wa minal laili fatahjud bihi nafilatan. Kita tengok wa minal laili fatahajjad bihi. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara malam itu maka bersungguh-sungguhlah buat perkara yang nafilah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa minal laili fasabbih wa adbar sujud.
inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini semua ayat Al-Quran ni. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi semuanya ayat Al-Quran. Kenapa Allah Taala selalu Allah Taala sebut dia dalam sunnah? Okey, kita tengok sini. Al-Quran dan sunnah kenapa sebut malam? Kenapa banyak sebut malam? Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa minas sunnati, ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok idza kana sulusil lail akhir yanzilu rabbana ila sama'id dunya. Apabila sulusul lail, iaitu 1/3 malam, akhir 1/3 malam, yanzilu rabbana, iaitu Allah Taala turun ila sama'id dunya. Allah Taala turun kepada langit dunia untuk mengabulkan. Siapa yang minta ampunan, maka Allah akan ampunkan dia. Siapa yang minta hajat, maka Allah akan tunaikan hajatnya. Dan inilah ya dulu alal anal laili aqassu bin nafahatil ilahiyyah wa bitajalliyati rabbi subhanahu li ibadihi wa dhalika li khuluwil qalbi wal inqita'u syawagil wa sukunil lail wa rahbatil ahwa ala istihdarihi qalbi wa sifaihi. Dia berkait dengan ayat. Betul. Kalau kita tengok ada surah Ad-Dukhan pun ada menyebutkan tentang malam itu. Kerana apa? Kerana malam ini adalah hujah ataupun dalil bahawa malam itu khusus bin nafahati ilahiyah, tentang ketuhanan. Bin nafahat, iaitu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni Allah Taala turun, lepas tu cerita tentang Asra bi Abdi yang Tuan Tajul sebut tadi. So malam ini kenapa? Kerana demikian itu, kerana kosongnya hati. Pada waktu malam dia sepi, dia sunyi, dia tidak ada orang, dan terputusnya kesibukan pekerjaan, ataupun kita tak ada kerja malam. Kebanyakannya tidak bekerja malam. Tapi kalau hari ini kita tengok ramai je bekerja malam. Adik kita ni gitulah. Tentang bekerja malam. So kalau kita tengok di sini menyebutkan malam ini tempat rehat sebenarnya. Dan wasukunul lail, dan bila malam ini tidak ada gangguan, tidak ada, semua orang tidur, nak 1/3 malam, semua orang tidur. Dan inilah pemberian Allah Ta'ala, dan kehadiran hati ini, dia lebih merasai nafahat ilahiyah, iaitu rasa tentang kehebatan Allah Ta'ala. Bila mana kita nak menangis malam, kita tidak malu kerana tidak ada orang. Dan memang sepatutnya kalau kita nak menangis, kita tak payah malu sebenarnya. Memang fitrah manusia itu menangis. Dan ini disebut dalam tafsir Al-Syanqiti. Di antara sebab penurunan Al-Quran malam, tidak Al-Quran itu diturunkan pada waktu siang, itu di antaranya ini. Dan malam itu dia kata nafahat ilahiyah dan tajaliyat Rabbu subhanahu. Kerana apa? Kerana dua sebab tadi. Allah Ta'ala mengkhususkan malam ini untuk orang ibadat. So kita untuk malam tarawih ni, malam Ramadan, malam tarawih ni dah. Malam tarawih nanti, insya-Allah biiznillah, sama-sama kita berbanyakkan ibadat. Bulan puasa bukan bulan yang untuk ibadat, tapi bulan yang berbanyakkan ibadat. Lepas pada tu, kita kena teruskan ibadat-ibadat tu. Kalau tak semua dah, contoh nanti puasa kita buat tarawih. Lepas habis puasa tak ada tarawih. So kita ada solat sunat. Contoh witir, jangan hilangkan witir. Tu puasa. Tak boleh puasa Isnin Khamis, puasa tiap-tiap bulan 3 hari putih. Tak boleh juga puasa lah sehari pun macam mana. Usaha untuk apa? Untuk hari kita akan mendatang. Kita makin lama makin tua, ataupun makin lama makin orang kata makin lemah. So untuk yang masa sekarang yang ada ni, sama-sama kita buat. Jadi itulah kesempatan saja yang kita boleh buatlah untuk malam ni, insya-Allah. Minta maaf sangat-sangat dari awal kelas dulu sampai sekarang. InsyaAllah biiznillah, kalau ada masa dan ketika kita jumpa lagi, ataupun kalau ada soalan ke tentang kelas ke, boleh tanya dalam grup. Anda